لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارفعنا البلاء والوباء ما لا يكشف غيره برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memungkinkan dan mengizinkan untuk kita berada pada malam ini di majlis ilmu yang lepas ini mungkin terpaksa kita tangguhkanlah kerana mengikut kepada SOP PKP yang kena kepada seluruh Malaysia secara umumnya. Jadi pada malam ini kita sambung perbincangan pada muka surat was-sunnah insatun. Muka surat 124 perenggan 750. Terjemahan bahasa Melayu tu was-sunnah insatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa sunna insatun ay sukutun ma'a isra'in li khutbatin wa yusannu dhalika wa in lam yasma'il khutbata. Na'am, al-awla li ghairi as-sami'i أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة حالة الخطبة لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه. Kata dia, dan sunat insat. Bahasa Arab tu, apa itu insat? Iaitu diam. Maknanya diam. Diam dengan perhati ya. Dia kata iaitu diam serta mendengar dengan teliti akan khutbah. Sunat demikian itu sekalipun dia tidak mendengar khutbah itu. Naam. Maksudnya di istidrak tu. Naam. Namun begitu, yang terutama bagi orang yang tidak mendengar khutbah, bahawa dia sibuk dengan bacaan dan zikir. Ada dengar khutbah, bacalah ayat Quran ke, zikir ke, tapi dengan perlahan. Makruh bercakap. Kalau bercakap makruh hukum ni. Dan tidak haram, tapi tak jadi haram. Bersalahan imam-imam yang tiga, menyalahi tiga mazhab lain lagi. Bila itu? Ketika khutbah. Makruh bercakap ketika khutbah, tidak sebelum khutbah. Walaupun selepas duduk khatib di atas mimbar, walaupun tok khatib di atas mimbar dah, tapi tak khutbah lagi, tidak makruh ni. Tidak selepasnya, lepas khutbah pun tak. Dan tidak di antara dua khutbah, tengah khutbah pun tak. Dan tidak ketika doa bagi raja-raja. Dan tidak bagi orang yang sedang masuk masjid. Begitulah juga orang yang masuk masjid, tidak makruh juga. Melainkan jika dia mengambil tempat untuk dirinya dan tetap padanya. Kecuali dia ni duduk situ sama, dia cuk maknanya dia telah letakkan tanda tempat dia tu. Dia dah letakkan perkhususan tempat dia. Okay. Kita baca balik. Sekarang ni masuk menceritakan tentang adab-adab yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat.
Kata pengarang wa sunna insatun, dan disunatkan insat. Insat. Apa itu insat? Dia kata ai sukutun ma'a isra'in. Diam beserta perhatikan. Sebab tu kalimah insat ini bukan maksud diam sahaja. Diam tapi khayal, ingat ke lain. Ingat nak makan nasi minyak apa Jumaat. Tak, insat ini makna diam serta memerhatikan khutbah. Dia lain dengan sukut. Sukut itu diam semata-mata. Bila sebut insat, diam yang mengandungi memerhatikan. Diam yang mengandungi makna memerhatikan. Jadi hal tu sunat. Kita perhati khutbah, apakah poin-poin khutbah. Kan itulah maknanya zaman kita ni dibuat pula apa nama tu, khutbah multimedia, supaya orang boleh beri perhatian sikit. Dia menunaikan maksud khutbah tu. Menunaikan maksud khutbah, iaitu memerhatikan kepada isi kandungan khutbah. Khutbah ni kadang-kadang ada mengajar kepada para makmum-makmum hak mari, jemaah hak mari. Syarat kita perhati. Okey. Sebab itu kita disuruh perhatikan khutbah. Tapi masa khutbah lah paling ramai tidur. Tidur berjemaah. Tidur berjemaah, khutbah jemaah. Kata siapa nak tengok orang tidur secara berjemaah, mari hari Jumaat masa khutbah. Kalau tok imam pula je ni je ni 6 siri 7 siri lah. 6 siri tahan, 7 siri 8 siri dah. Jadi kalau dak jelas lah, kalau semangat dia akan jadi semangat lah khutbah tu. Khutbah mana-mana pun, kalau khutbah tu bagus tapi bacanya tidak oleh khatib yang mantap, jadi tak ada juga roh dia. Bagilah khutbah apa pun. Khutbah yang tak menarik, baca oleh tok khatib menarik, jadi semangat juga orang. Dengar tu li khutbatin, dengar kepada khutbah. Wa sunna dzalika, dan disunatkan demikian itu, wa illam yasma'il khutbata, walaupun seorang itu tidak mendengar khutbah. Sunat. Walaupun tak dengar. Okey. Jadi hatta tak faham sekalipun sunat juga. Tak, kita masuk masjid India. Dia pun alhamdulillah amma ba'du, dia cakap bahasa dia. Dia cakap bahasa dia. Sunat kita dengar lah. Sunat kita dengar. Sebab dalam tu ada ayat Quran. Okey. Naam. Namun dengan maksud lakin istidrak tu. Tetapi al-aula, yang lebih aulanya, li ghairi sami'i, bagi orang yang tak dengar. Memang tak dengar dah khutbah, duduk belakang sangat dah. Kalau musim sebelum ni PKP duduk jauh tu, speaker, ada speaker luar, dia buka kanopi kat luar, buat jemaah kat luar yang bersambung lah. Maka tak dengar khutbah. Apa yang elok tu? Al-aula li ghairi sami'i, yang aula bagi orang yang tak dengar khutbah, ay yashtaghila bitilawah, dia menyibukkan dengan bacaan Quran. Jadi baca Quran, kalau tak dengar bukan duduk diam saja. Jangan kosongkan masa itu, isilah dengan bacaan Quran. Wa zikri, dan bacaan zikir sirran, secara perlahan. Jangan kuat buat ganggu orang, sebab orang lain pun tak dengar juga, orang lain sunat juga. Jadi masing-masing baca secara perlahan. Okey, habis itu. Itu berkaitan dengan memerhatikan dan mendengar khutbah. Wa yukrahul kalam, dan makruh bercakap. Wala yahrumu, tidak haram di sisi mazhab kita. Khilafan lil a'immati thalathah, menyalahi bagi imam-imam yang tiga. Mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad, di sisi mereka mengatakan haram. Haram mana berdosa lah. Ini berdasarkan hadis yang biasa kadang khatib ataupun Tok Bila baca, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub
faqad laghawta. Jika kamu berkata kepada sahabat kamu, diam. Kalau kita kata diam ketika Tok Khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat, ketika khatib sedang khutbah, faqad laghawta, sungguhnya telah buat perkara lagha. Kamu telah buat perkara lagha. Laghawta, buat perkara sia-sia. Kenapa ni? Ni sebahagian yang mensyarahkan hadis, ulama mensyarah hadis kata bukan laghat. Kalau laghat tu jadi semayang tu lagha. Semayang Jumaat tu tak ada pahala. Kalau laghat. Tapi di sini dia kata laghauta anta, kamu yang lagha, bukan Jumaat tu lagha. Kalau Jumaat lagha dia akan sebut laghat. Laghat hiya ay salatul Jumaat. Tapi bila sebut laghauta, makna anta, kamu. Jadi lagha ni bahasa kita pun, bahasa Melayu sebut lagha ni, makna sia-sia, buat dak pakar. Bahasa kita dak pakar saja. Jadi orang yang sebut kepada orang lain pada hari Jumaat suruh diam. Suruh diam ni amat ma'ruf nahi munkar lah, kita kata nahi munkar lah. Dia menyuruh baik dan melarang munkar, melarang cakap. Benda itu dapat pahala. Kita suruh orang diam, kalau ikutnya dapat pahala lah. Kita suruh orang buat kebajikan. Tapi kalau tengah Tok Khatib khutbah, orang buat kebajikan pada anda yang kebajikan, tak ada benda-benda sia. Tu laghauta, makna kamu telah buat perkara sia-sia. Kamu ingat pekerjaan baik, kamu tegur orang, tapi sebenarnya tidak. Hatta kita tegur orang pun tak salah. Dengan apa? Dengan cara bunyi. Dengan cara yang tidak bunyi, tak ada masalah lah, kalau tidak mengganggu. Dan kita makruh juga kita bermain-main dengan tangan ke. Kalau headset, ada headset, benda lagi. Kalau zaman Nabi SAW sebut waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh anak-anak batu, maka telah dia buat perkara lagha. Waman massal hasa, siapa yang sentuh anak batu. Juga orang saya dia nakal, kata anak siapa sentuh batu. Sentuh batu, Jumaat khutbah sentuh batu. Bukan tu batu. Batu tuang ni tu anak batu, tanah. Nampak tak? Zaman dulu kan, masjid kan daripada pasir, tanah. Jadi adalah anak-anak batu. Orang duk khutbah duk main anak batu, susung, tak? Duk main. Makna membuat perkara yang mengalih tumpuan ketika khutbah. Membuat perkara yang mengalih tumpuan ketika khutbah. Waman massal hasa faqad lagha. Sebab apa? Dia buat benda hak sia-sia, benda yang boleh mengganggu kepada pemerhatian kepada khutbah. Okey. Dari kerana itu, ulama mazhab kita mengata hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wala yahrumu, tidak jadi haramlah, menyalahi bagi tiga mazhab lain lagi. Mazhab lain kata haram berdasarkan ambil kepada hadis betul tadi, zahir kepada hadis itu Nabi larang, maka larangan bila ada larang waliknya menunjuk kepada haram. Okey, itu satu. Makna bercakap itu Tok Bilal pun pesan, apa ni, janganlah kamu berkata-kata pada hari Jumaat ketika imam berkhutbah. Tak. Dulu baca kau hadis tak, kata tak? Dulu baca hadis pada meeting dia baca tak? Dulu ada baca tak? Senayu tak? Saya orang Melayu je. Jadi orang pun tak ajar dengar pada hati. Orang barulah. Dulu ingat asalnya masa ngaji di Padang Midi. Sejak ada baca kot. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Faqad laghawt. Sungguh kamu telah buat perkara lagha kerana menyalahi sunnah. Okey, bila yang dilarang bercakap itu? Halatal khutbati, ketika khutbah, ketika sedang baca khutbah. La qablaha, tidak sebelumnya. Selagi tu imam tak start khutbah lagi, tak makruh lagi hukum. La qablaha walau ba'dal julusi 'alal mimbar, walaupun selepas duduk atas mimbar dah. Tu imam naik dah, duduk dah, tapi tak baca khutbah lagi, tidak makruh lagi.
wala ba'daha, dan tidak selepas daripada khutbah. Lepas pada khutbah, habis khutbah nak naik, nak sembahyang tu kan, orang tengah qomat tu kan, ataupun sebelum qomat tu lah, maka tidak makruh juga. Wala bainal khutbatain, begitu juga di antara dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua kan ada pemisah tu kan, tok imam akan duduk, ketika itu tak makruh juga. Wala halatad du'a lil muluki, dan tidak ketika doa kepada raja-raja. Doa kepada raja-raja pemerintah belakang tu, cakap masa tu tak makruh, sebab ia tak termasuk daripada maksud tujuan khutbah tu. Okey. Kemudian dia kata wala lidakhilil masjidi, dan tidak makruh, yakni tidak makruh bercakap lidakhilil masjidi, bagi orang hak masuk masjid. Orang hak masuk masjid fi athna'il khutbati, ketika tengah khutbah. Ketika tengah khutbah. Khutbah start dah orang masuk masjid, dia cakap antaranya beri salam. Assalamualaikum, contoh tak? Dia beri salam, cakap tu makruh tak? Tidak makruh hukumnya. Ataupun dia minta tolong lari sikit, lalu sikit, ada nak lakah depan ke, itu tidak makruh. Tak makruh tu illa ini takhadhalahu makanan, kecuali dia mengambil baginya tempat khusus, wastaqarra fi, dan dia duduk di situ, menetap di situ. Kecuali orang hok masuk tujuan nak cuk tempat, hak ada dah tempat dia, orang lain tak boleh. Hak tu dia cakap, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab dia nak cakap, dia perlu lalu kepada melalui isah kan. Kadang-kadang dia cakap lalu sikit, muka jalan. YB mari. Contoh. Mari ke tempat mana? Tempat khusus untuk dia. Tempat khusus untuk dia yang mana dia memang duduk situ sama. Orang lain tak duduk kat situ. Jadi syarat tak ambuh supaya orang ni duduk setempat sama. Siapa tempat tu orang lain tak boleh duduk. Kalau orang lain duduk tepi, jeling kan. Jeling kan. Nampak tak? Jadi benda tu tidak digalak, maka yang masuk tu cakap dah boleh. Sebab apa? Sebab dia nak menuju kepada tempat yang dia khususkan untuk dia. Okey. Kemudian wala lidakhilil masjidi illa in ittakhadha lahu makanan wastaqarra fihi, dan dia duduk padanya. Okey. Jadi bercakap ketika itu tu tidak makruh, bagi orang masuk masjid. Okay. Kemudian katanya wa yukrahu lidakhili assalamu. Tapi nak beri salam hukumnya makruh lah, sebab dia akan mengganggu orang lain pula. Wa yukrahu lidakhili assalamu wa illam yattakhid li nafsihi makanan. Jadi salam tadi tak boleh juga lah. Kita contoh salam tadi tak boleh juga sebenarnya. Dia cakap je boleh, salam tak boleh. Sebab salam ni orang susah orang kena jawab. Kalau cakap ni orang tak jawab tak apa. Jadi salam ni tak masuk. Salam ni masuk sini, hukum makruh juga. Betul. Orang tadi kalam tadi dibenarkan orang masuk masjid itu bercakap. Mungkin ada nak cakap apa-apa ke, benda-benda yang penting, tak apalah. Tapi salam tak boleh juga. Salam tak boleh juga. Wa yukrahu lidakhili assalamu wa illam yattakhid li nafsihi makanan lishtighalil musallami ilaihi fa in sallama lazimahumur raddu wa yusannu tashmitul atisi warraddi alaihi warraddu wa yusannu tashmitul atisi warraddu alaihi wa raf'us sauti min ghairi mubalaghatin bis salati was salami 'inda dhikril khatibi ismahu aw wasfahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala shaykhuna wa la yab'udu nadbu at-taraddi 'an as-sahabati bila raf'i sautin
Wa kadza at-ta'minu li du'a'il khatib. Kata dia makruh memberi ucapan bagi orang yang masuk. Memberi ucapan, beri salam tu. Makruh memberi salam. Bagi orang masuk tu makruh beri salam. Bukan kita beri salam ke orang masuk. Orang masuk tu memberi salam makruh. Jadi terjemuh dia kena tu sikit lah dah. Dia kata gini, makruh memberi salam oleh orang yang masuk. Gitu. Bagi tu takut faham kita beri salam ke dia. Jadi terjemuhan tu kena baikilah. Makruh memberi salam oleh orang yang masuk, yakni masuk masjid, sekalipun dia belum mengambil tempat untuk dirinya. Tadi yang ada tempat khusus tu, kerana sibuk. Apa makruh? Kerana sibuk orang-orang yang diberi salam ke atas mereka. Jadi bila you salam, orang kena jawab. Hukum jawab tu fardu kifayah pula. Kena ada seorang kena jawab. Orang tengah-tengah khutbah, dia ganggu situ. Maka jika dia mengucap salam, kalau dia beri salam juga, walaupun hukumnya makruh, tapi kalau you salam juga, lazim mereka menjawabnya. Maksud wajib. Wajib mereka menjawabnya. Kalau beri salam, wajib jawab. Atas hukum wajib kat kifai. Wajib kifayah, maknanya fardu kifayah. Seorang paling kurang kena ada seorang jawab. Sunat mendoakan. Okey, selesai situ. Ini masalah lain pula. Sunat mendoakan orang yang bersin dan membalas doa itu, dan mengangkat suara dengan tidak bersangatan dengan selawat atas Nabi SAW. Di sisi khatib menyebut nama baginda, nama baginda atau sifatnya SAW. Kalau kata syekh kami, guru kami iaitu Ibnu Hajar kata, tidak jauh oleh sunat mengucap radhiyallahu anhu dari para sahabat tanpa mengangkat suara. Begitu juga mengucap amin bagi doa khatib. Intahah, selesai kalam Ibnu Hajar. Okey. Seterusnya dia kata, wa yukrahu lid-dakhili assalamu. Makruh bagi orang yang masuk ke masjid beri salam. Orang masuk masjid tengah khutbah ni, Tengah khutbah dia masuk masjid beri salam. Assalamualaikum. Pak kita dak jadi kebiasaan tu. Pak kita dak biasa. Pak kita masuk masjid asuk je. Asuk je. Kat negara Arab biasa. Masuk masjid Assalamualaikum. Dia beri salam. Jadi kalau ketika tok khatib baca khutbah, hukumnya makruh. Wa illam yattakhidh li nafsihi makanan, walaupun dia tu bukan jenis yang mengambil tempat khas, bukan dia mengambil bagi dia tempat khusus. Dia nak duduk tempat ada kosong je, bukan dia nak tuju tempat khusus. Kenapa makruh? Lishtighalil musallami alaihim, kerana makruh, kerana sibuknya orang yang diberi salam ke atas mereka. Kerana bila dia masuk beri salam, orang kena jawab salam. Padahal ketika itu orang nak dengar khutbah, maka dia mengganggu konsentrasi khutbah. Fa in sallama, tapi kalau dia beri salam juga, lazimahu raddu, wajib ke atas mereka untuk balas. Kalau dia beri salam, wajib orang kena balas. Atas jalan fardu kifayah macam itu sebut tadi dah. Paling kurang seorang kena jawab. Okey, selesai dah bab salam. Kemudian wa yusannu tashmitul atis, dan disunatkan tashmit. Tashmitul atis makna jawab orang bersing, doa ke orang bersing. Mendoakan kepada orang bersing. Orang bersing, al-atis orang bersing. Tashmit ni makna mendoakan kepada orang atis. Dia adat ni bukan agama kita je, agama lain dia. Kristian pun ada orang bersing, God bless you. Siapa ada? Tak je kan? Ada tak? Kalau orang Kristian pun bersih pun dia doa. Dia doa. Sejarah bersih ni kata Nabi Adam mula-mula sekali. Siapa nyawa tu Tuhan masuk, siapa ke bahagian hidung dia, benda maka dia pun bersih. Dia pun bersih, dia pun sebut alhamdulillah.
malaikat jawab yarhamukallah. Jadi yarhamukallah itu tashmit, makna doa kepada orang bersin. Samalah ni sunat ni. Dalam al-azkar ada bab khusus, bab mendoakan kepada orang bersin. Apa cara dia? Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, doa guna. Lebih dari 3 kali, kena doa guna. Ada adat-adat dia. Okay? Jadi kalau orang tu bersin, kita sunat doakan dia yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Waraddu alaih, bila orang doakan kepada orang bersin kena balas pula. Orang bersin sunat balas pula. Waraddu alaihi, dan menjawab kepada doa tersebut. Yahdini wa yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada boleh macam-macam. Yahdini wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi jawab kepada orang yang yahdikumullah. Yahdikumullah. Biasa mudahlah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga Allah Taala memberi hidayah kepada kamu, memberi petunjuk kepada kamu, dan mengelokkan urusan kamu. Jadi balas itu raddu alaihi, menjawab kepada doa orang hok tashmid tadi. Sunat. Hok bersin itu jawab balik. Selesai. Bab bersin hok tu sunat, tak makruh. Kalau bersin boleh. Ia sebut alhamdulillah, kalau dia sebut alhamdulillah, kalau dia sebut kita sunat jawab yarhamkallah. Kemudian waraf'us sauti min ghairi mubalaghatin, sunat mengangkat suara. Sunat ay wa yusannu raf'us sauti, sunat mengangkat suara min ghairi mubalaghah, tanpa berlebih-lebih, tanpa berlebih-lebihan, tanpa nebeng masa kita. Bis salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Sunat angkat suara dengan selawat ke atas Nabi inda zikril khatibi ismahu aw wasfahu. Ketika tok khatib sebut nama Nabi atau sifat Nabi. Sebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita angkat suara. Tapi jangan melampau-lampau. Sallallahu alaihi. Terawih pula tu. Jangan melampau-lampau. Sallallahu, makna kuat lah. Kuat. Kuat tu sunat lain. Kuat tu sunat lain. Tok khatib sebut nama Nabi tu, kita jawab slow tu sunat dah. Tok khatib sebut nama Nabi, kita jawab slow tu sunat dah tu. Hak ni angkat suara ni sunat yang lain pula ni. Sunat lain pula ni. Nampak tak? Janganlah makna. Biasanya kat mana biasa? Biasa tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kat situ kan suruhan suruh tu dia baca ayat suruhan Allah. Sallu 'alaihi, selawatlah kamu kepada baginda Nabi, wa sallimu taslima, dan beri salam kepada Nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu arahan Tuhan. Masa tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mengangkat suara, tapi jangan melampau kuat sangat. Bis. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wala yab'udu nadbu taraddi. Tidak jauh. Tak jauh ni makna munasabah lah. Tak jauh sangat kalau kita nak kiyahnya. Kesunatan nadbu taraddi, sunat juga mendoakan keredaan anis sahabah, kepada para sahabat. Kan para sahabat ni radhiyallahu anhum kan? Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bila sebut nama sahabat, contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kita pun radhiyallahu an, kita doa. Jadi hukumnya sunat juga kita taraddi bagi. Kita taraddi, kita doakan keredaan Tuhan ke atas mereka. Bila raf'i sautin, tapi dengan tidak mengangkat suara lah. Tak samalah dengan selawat tadi. Doa juga radhiyallahu anhu.
tapi tanpa mengangkat suara. Habis. Kemudian katanya mana tadi? Wa kadza ta'minu li du'ail khatib. Begitu juga sunat mengaminkan bagi doa khatib. Sunat mengaminkan bagi doa khatib. Mana ni? Muhasyi bagi kitab ni kata la yab'udu nadbu ta'min bila raf'i saut li du'ail khatib, iaitu munasabah, dan boleh kita kiyahkan juga sunat kita aminkan bagi doa tok khatib, tapi dengan tidak mengangkat suara. Amin tu dak kuat. Amin tu dak kuat. Tanda tu sebab ada juga kita dengar lah antara asatizah dia kata dia kata patutnya amin ni kuat. Amin, amin. Dalam kitab kita ni lah dia memilih pandangan bahawa amin tu sunat, tapi jangan kuat tanpa mengangkat suara. Tanpa mengangkat suara. Di tempat-tempat kita tak berlaku. Tempat Arab ada amin kuat, dan tak nafikan ada di sana pandangan lain yang mengatakan suara kuat. Tapi dalam kita punya kitab ni, pengarang dan muhasyi mentaujihkan pandangan itu, mengatakan tidak disunatkan menguatkan dengan mengaminkan doa. Habis. Intaha. Kemudian katanya wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhu jum'atu ba'da julusil khatibi 'ala al-minbar wa illam yasma'il khutbata salatu fardin walau fa'itatan tadhkuruha al-ana wa in lazimathu fawran aw naflin aw salatu naflin walau fi halid du'a'i lis-sultan wal awjahu annaha la tan'aqidu kas-salati bil waqtil makruh bal aula wa yajibu ala man bi salatin takhfifuha bi an yaktasira ala aqalli mujzi'in inda julusihi ala al-minbari. Kata dia makruh sembahyang fardu bagi makruh sembahyang fardu sebagai makruh tahrim, makruh dekat dengan haram. Walau bagi orang yang tidak melaziminya Jumaat, walaupun orang tu tak wajib sembahyang Jumaat, selepas duduk khatib di atas mimbar. Bila makruh tu? Lepas tok khatib duduk atas mimbar. Sekalipun dia tidak mendengar khutbah, walaupun orang tu tak dengar khutbah. Walau yang luput, walaupun sembahyang tu sembahyang yang dia luput, dia tinggal, yang dia ingat ketika itu, sekalipun ia melaziminya dengan segera, walaupun wajib buat segera. Atau sembahyang sunat, tak boleh juga sembahyang masa tok khatib tengah khutbah, walaupun pada ketika doa bagi sultan, walaupun masa doa ke sultan sekalipun. Ya, lepas ni adalah boleh sembahyang tahiyatul masjid. Itu sunat. Ni sembahyang sunat lain ni. Yang paling ada wajah ianya tidak terjadi. Hak paling kuat kata sembahyang hak buat tu tak jadi, tak sah, tak dikira. Seperti sembahyang pada waktu makruh, bahkan terutama, bahkan hak ni lebih layak nak kata tak jadi sembahyang tu, tidak dikira. Wajib di atas orang yang di dalam sembahyang meringankannya. Siapa hak sembahyang dah, wajib dia kena ringankan sembahyang, dengan bahawa dia menyimpan di atas sekurang-kurang. Menyimpan tu makna menghadkan. Yaktasiru ni, ni menyimpan ni bahasa lama kot ni. Menyimpan maksud menghadkan di atas sekurang-kurang yang memadai. Baca hak wajib saja, hak cukup saja. Di sisi duduk khatib di atas mimbar, bila tok khatib duduk atas mimbar dah. Okey, sikit ni pun biasa benda hak penting hak kita kena tahu. Dia kata wa tukrahu tahriman, makruh tahrim. Makruh akan sebagai makruh tahrim. Sini ada khilaf. Ibnu Hajar dalam Tuhfah dia kata haram tu. Ibnu Hajar dalam Tuhfah mengatakan haram. Jadi kalau ikut pengarang kita ni yang ambil engah sikit, iaitu makruh tahrim. Jadi kalau ikut pandangan Ibnu Hajar tu, keharaman tu makna kuat jugalah. Sebab bila haram ni munasabah akan solat tak jadi. Kalau makruh aja boleh jadi lagi. Jadi hak sini ni
Ini pandangan yang dibuat oleh Syekh Zainuddin Malibari lah, dipilih ikhtiar ataupun dipilih pandangan itu. Kalau dalam Tuhfah, Ibnu Hajar mentakbirkan dengan haram. Wa yahrumu ijma'an salatu fardin. Haram dengan ijma' sembahyang fardu ketika tok khatib tengah khutbah. Kita sembahyang fardu masa itu haram. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhu al-jum'atu. Walaupun bagi orang yang tidak lazim akan dia oleh sembahyang Jumaat. Walaupun sembahyang Jumaat tu tak wajib. Contoh siapa? Contoh orang Puang. Mari sembahyang Jumaat. Jumaat wajib tak? Jumaat tak wajib. Tok khatib tengah khutbah, dia pergi sembahyang qada. Tak boleh. Haram dia buat. Sembahyang tu tak jadi. Nampak? Orang musafir. Orang musafir, Jumaat tak wajib. Musafir sebelum daripada subuh lah. Subuh hari Jumaat. Dia musafir. Tiba-tiba dia nak turun sembahyang Jumaat. Ketika tok khatib sembahyang khutbah tu, dia pergi sembahyang fardu atau sembahyang sunat lain, tak boleh. Haram pun. Tak boleh. Walau liman lam talzamhu al-jum'atu. Bila haram ni atau makruh tahrim ni? Ba'da julusil khatibi 'ala al-mimbar. Selepas duduk tok khatib atas mimbar. Lepas tok khatib duduk atas mimbar. Ni berkait dengan tok khatib duduk atas mimbar. Sebelum tu tak apa. Kalau naik tangga tak apa lagi. Dia nak duduk tu. Tok khatib tengah naik tangga tu, lambat. Tengah naik stokat. Tak apa ni. Ni bila tok khatib duduk atas mimbar. Wa illam yasma'il khutbata. Walaupun orang tadi, hak mari tadi dak dengar khutbah. Dah apa dak dengar khutbah. Dah sembahyang fardu nak qada dulu boleh tak? Tak boleh juga. Jadi kalau ikutnya, ni kata ada furuk-furuk yang tak masuk ni, kita tahu 5 waktu sembahyang waktu haram ni. Waktu haram 5 waktu. Naik matahari tegak, matahari tenggelam, lepas asar, lepas subuh. 5 waktu. Ada selagi waktu iaitu tengah tok khatib khutbah. Bagi selain tahiyatul masjid. Kalau tengah setengah kitab panjang-panjang, kitab besar-besar Mahasyi dia sebut kan. Okey. Dia tambah sekali lagi waktu. Memanglah sebab dia furuk nanti masuk dalam bab Jumaat. Okey. Jadi dia kata ketika tok imam duduk atas khutbah dah, ba'da julusil khatib ala mimbar, wa illam yasma'il khutbata. Walaupun orang tu tak dengar khutbah. Apa yang haram? Salatu, itu naik fa'il bagi tukrahu salatu fardin, naik bagi tukrahu. Makruh sembahyang fardu. Makruh sembahyang fardu tu walau fa'itatan, walau kana salatu fa'itatan. Walaupun sembahyang tu sembahyang fa'itah, sembahyang yang telah luput, sembahyang dulu, sembahyang qada. Tadzakkaraha al-ana, yang mana dia baru ingat sekarang. La ilaha illallah, mari dah ingat main subuh. Dah ingat main subuh. Ia baru teringat ketika tu. Ketika mana? Tok khatib tengah naik khutbah, tengah naik pula, tengah duduk atas mimbar dah atau tengah khutbah dah. Masa tu baru ingat, tak boleh mayang. Tak boleh mayang gitu. Kalau ikutnya, kalau ingat, man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur sampai tinggal semayang ataupun tak teringat semayang, maka hendaklah dia semayang ketika ingat. Hak ni tak boleh ketika ni. Walau fa'itatan tadzakkaraha al-ana, walaupun semayang yang telah luput, yakni semayang qada, yang dia teringat ketika itu. Wa in lazimathu fawran, walaupun semayang tu lazim dia buat segera, walaupun dia tinggal dengan sengaja. Semayang yang lazim buat segera ni ialah semayang yang ditinggal dengan sengaja, tak ada uzur syar'i. Dia dak buat saja, dak mau semayang isyak, tak mau main isyak saja. Lepas tu insah esok tu main jemaah insah. Kena covid ke mana, na'udzubillah. Insah pula dia. Insah. Tak boleh semayang pula Jumaat tu. Kena kurung lah. Adalah insah. Dia insah, maka dia nak qada semayang tu. Semayang yang ditinggalkan dengan sengaja wajib qada dengan segera. Teringat je bila, ataupun nak qada bila, masa tu khatib baca khutbah. Tak boleh. Tak boleh juga. Rayah tak boleh tu wa in lazimathu fawran. Satu, itu sembahyang fardu.
Au naflin, au salatu naflin tukrahu tahriman salatu naflin. Makruh sembahyang sunat. Ada sembahyang fardu pun tak boleh. Sembahyang fardu pun tak boleh. Tak jadi. Haram. Sini makruh tahrim. Sembahyang sunat lagi lah. Hak boleh je tahiyatul masjid. Walau fi halid du'a li sultan, walaupun ketika doa kepada sultan sekalipun. Kalau doa ketika sultan kan tak haram cakap tau. Tadi tak haram cakap sebab dia tak kira dah masuk dalam apa nama ni, dalam khutbah. Dia kira benda-benda yang ditambah di atas khutbah. Tapi sembahyang walaupun ketika doa pada sultan, hukumnya tak boleh juga. Habis. Wal aujahu, pandangan yang paling kuat wajahnya. Wal aujah. Saya tulis. Boleh nak aujah tak? Ada bagi. Orang Indonesia tadi aujuh tak? Ajazan. Aujuh. Aujah. J bagi atas. Yang paling kuat wajah, yakni yang paling kuat, pandangan paling kuatnya, annaha la tanaqidu. Sembahyang yang dibuat ketika tok khatib dah duduk atas mimbar tak jadi. Makna kalau sembahyang dah kena sembahyang mula lepas tu. Hukumnya kas-salati bil waqtil makruh, seperti sembahyang pada waktu makruh. Waktu makruh kita sebut waktu makruh, tapi muktamad isi Imam Nawawi waktu haram. Bila sebut waktu makruh tu maknanya waktu haram lah. Waktu hak 5 tu kita sebut waktu makruh, waktu haram. Di sisi Imam Nawawi maksudnya waktu haram. Jadi sembahyang pada waktu haram, dia tidak, sembahyang tu tidak diterima, tidak sah, tak jadi. Bal aula, bahkan lebih aula. Bahkan sembahyang ketika tok khatib sedang duduk atas mimbar dan ketika khutbah tu lagi aula nak jadi tak sah. Lagi aula tidak sah berbanding sembahyang pada waktu haram. Waktu haram tak. Waktu haram tu maknanya dia sengaja pilih. Hak ni dia sengaja pilih dan dia berpaling daripada benda yang dituntut ketika khutbah, iaitu dengan khutbah. Ada dua benda dilanggar. Hak ni lagi aula lah, nak dikatakan tidak sahnya. Okey. Wa kuriha lidakhilin tahiyatun fawwatat takbiratul ihram. Tu dah nak baca lewat dah. Kita sambung lepas PKP pula lah, panjang pun. Tapi khulasahnya, masa Tok Khatib telah naik ke mimbar, dibenarkan kita untuk sembahyang tahiyatul masjid aja. Ingat, tahiyatul masjid ni siapa? Yang masuk dalam masjid. Orang yang buat kawasan kanopi luar kawasan masjid, apa, orang tu tak ada tahiyatul masjid. Duduk je lah. Faham tak? Duduk dengan khutbah je. Tahiyatul masjid ni bila? Dalam kawasan masjid je. Jadi orang mari duduk luar, tak ada tahiyatul masjid, duduk. Faham tak? Ni mungkin kita tak perasan. Sebab kita anggap orang sembahyang itu sembahyang juga. Dia dah pergi duduk dalam, dia sunat tahiyatul masjid, dan kita duduk luar tak ada tahiyatul masjid. Kawasan luar, kawasan bukan kawasan masjid lah. Orang tambah kanopi, tak tikar apa, waktu duduk saja. Dengar khutbah. Ada soalan? Ya. Pakai kasut. Dia gini, sunnah tu maknanya apa? Nabi pernah buat. Jadi boleh kita sembahyang pakai kasut. Nak menyalahi ahli kitab. Ahli kitab dia sembahyang tak boleh pakai kasut. Kita boleh pakai kasut. Pakai kasut yang tidak najis lah, boleh. Itu maksud sunnah, ada. Dan nak buat sekali-sekala pun tak apa. Tapi jangan mengotorkan masjid. Jangan buat dalam masjid. Jangan buat dalam masjid. Buat mana? Nak mayang ujung luar tu apa? Kasut kita bersih dah ujung luar tu. Tak? Apa? Buat rumah ke mana. Atau pakai kasut baru bersih. Bila kasut bersih orang tengok juga. Kasut baru beli. Baru beli orang tengok juga. Mana pakai kasut ni? Jadi luar pelik sangat. Kawasan ujung luar tu tak boleh pecat selipar boleh. Kalau kita yakin bawah tu tak najis. Kalau tak, kita pecat duduk atas selipar. Dari segi hukumnya boleh sembahyang pakai kasut. Okey. Lagi? Masa ngajar
Beri salam ha, dak tu dak sama macam aku dulu. Ha, dak sama. Ha, dak. Boleh. Tak ada lah. Tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.